Sorry guys. Saya memang betul-betul saya nak kuatkan suara, saya tak pandai. Lepas tu saya tertekan benda salah. Ustazah, sorry Ustazah, saya tertekan benda salah tadi Ustazah. Allahu Akbar. Fuzana. Maafkan saya. I'm totally sorry. I was like accidentally. Ustazah, maafkan saya Ustazah. It's okay Farah, itu sempurnalah kamu sebagai seorang manusia yang membuat kesilapan. Betul tu Ustazah, betul. Saya nak tunjuk yang kadang-kadang kita buat live ni ada banyak kecelaruan. Manusia buat kesilapan adalah satu kesenian. Masya Allah. Nampaknya husnuzonnya Ustazah terhadap anak murid dia yang dalam keadaan kacau bilau ni kan. Okey Ustazah, sekali lagi Assalamualaikum kepada anda semua. Hari ini hari Jumaat. Setiap Selasa dan Jumaat anda bersama dengan Ustazah Asni Mansur, dan kalau korang ada soalan kita akan bagi last 10 minutes macam tu, boleh Ustazah Boleh insyaAllah. Okey, saya tutup bahagian komen sekarang supaya takkan ganggu wajah Ustazah, supaya kalau kita nak baca tu nampak Ustazah kat depan tu, mulut dan sebutan dan sebagainya. Kalau anda ada soalan, kita ada bahagian kotak kat bawah tu, tanya soalan di bahagian kotak. Dan pastinya hari ini kita akan mengaji surah paling susah. Susah je. Sebab bukan apa, sekali lagi surah-surah yang kita pilih adalah surah-surah yang pendek, seperti mana orang yang macam saya kena terawih seorang, kat luar sana tu first time pula jadi imam. Itu yang lelakinya, yang perempuannya pun Ustazah, kita kat asrama ni, kita kat tempat kerja ni, kita kat dalam rumah, kebetulan ayah pergi kerja, abang pergi kerja, disebabkan frontliner, yang tinggal cuma perempuan-perempuan je. Terpaksa seorang wakil jadi imam. Surah pun baca ulang-ulang, inna a'tayna. Rasa macam mudah Ustazah, tapi mungkin sebutannya silap. Okay, silakan Ustazah. Hari ni saya persilakan kelas ini untuk Ustazah. Silakan. Farah, saya tadi nak pakai tudung nak pakai shawl kuning dah. Kalau tak matching kita. Masya Allah Ustazah ni. Geramnya. Ada selendang kat sebelah. Tak apalah, bagi Farah je lah comel hari ni. Tak apalah Ustazah, ambil lah Ustazah. Bagilah sama-sama, bukan selalu anak murid dengan Ustazah sama. Farah sahur tak pagi tadi? Alhamdulillah. So far saya tertinggal sehari je Ustazah. 2 hari. Alhamdulillah. Sahur? Sahur. Sebab saya buka mata je 6:30. Masya Allah. Masalah. Baik Ustazah, hari ni kita akan baca surah Al-Kawthar. 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 Okay, Farah tengok surah ini Makiyah atau Madaniyah? Al-Kawthar Makiyah atau Madaniyah? Tanya, siapa yang nak jawab nanti suruh dia tulis Okay, siapa yang betul? Kita tengok, okey, siapa tahu kat sini bagi jawapan. Tapi kalau seorang ada Quran macam ni, siapa ada Quran macam ni, kena fikirlah kan surah apa. Tapi kalau mereka ada surah Quran yang seperti ini, selalunya dia tulis Ustazah. Saya tiru boleh tak Ustazah? Saya buka boleh? Boleh. Nama pun belajar. Al-Kawthar. Ma makna Al-Kawthar? Surah Al-Makiyah. Sebab diturun di Mekah. Okey, bila sebut Makiyah, tidak semestinya dia diturunkan di Mekah. Oh, tapi ya ke? Pendapat ulama mengatakan ayat Makiyah ini bererti dia turun sebelum hijrah. Apa kau noai beradui pula tu? Terlipat kaki, maafkan saya Ustazah. Yelah, kita dah tua Farah. Okey, ada pendapat mengatakan Makiyah turun kat Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Betul, itu yang saya faham. Betul. Dengan sebutan pun lebih mudah untuk kita faham. Tapi dalam banyak-banyak pendapat yang ulama bersepakat mengatakan kita ikut pada dia turun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Itu lebih tepat lagi. Sebab ayat sebelum hijrah banyak cerita tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Ayat yang turun Madaniyah, yang turun selepas hijrah, walaupun dia turun dekat Mekah, banyak cerita pasal hukum, ibadat, muamalat. Macam bayi muamalat bayi muamalat. Minta maaf lah Ustazah, saya ni antara mereka yang kadang-kadang saya rasa pandai tapi tak pandai sebenarnya. Tapi saya rasa sebutan itu akan menyebabkan Farah menjadi duta bank muamalat.
InsyaAllah, Masya Allah. Okey, baik Ustazah. So hari ini Okey. again guys, pada anda yang mungkin baru saja bersama dengan saya dan juga Ustazah Asni hari ini, kita akan belajar sebutan Al-Kawthar. In fact Ustazah, kalau Ustazah tak keberatan, boleh saya bacakan satu statement daripada kawan kita ni. Katanya Baik. walaupun surah ini paling pendek, paling popular, namun baca pun kena betul sebutannya. Ya, betul. Itu dia. InsyaAllah. Kita hari ni kita cuba nak belajar, baca, faham dan nak tadabbur lah insyaAllah. Sebab Tadabbur. surah ni paling mudah untuk dibawa, paling pendek dan kita panggil surah favourite untuk semua orang. Betul. Kan? Okey, insyaAllah. Bismillah. InsyaAllah, bismillah. Okey, surah Al-Kawthar dinamakan Kawthar sempena dengan perkataan Al-Kawthar yang ada di dalam surah ini. Okey. Yang makna Al-Kawthar ini adalah sungai ataupun nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak, sungai yang mengalir. Juga dipanggil juga Telaga Kawthar di Mahsyar. Okey? Okay, Ustazah. Apa? Tak apa. Farah nak ambil nota Sibuk Alah. biasalah kepoci sikit. Semualah nak tulis. Okey, Ustazah. Dah Itu Dah, Al-Kawthar. Okey, kita akan mulakan bacaan insya-Allah. Suara saya jelas Farah? Jelas Ustazah. Kalau anda rasa suara Ustazah jelas, tekan love. Masya Allah Ustazah, ramai yang memberikan kasih sayang kepada Ustazah hari ini. Tekan love guys, tekan love guys. Love, 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 love. Baik. Ya, nampak tu. Masya Allah. Okey, kita akan mulakan. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Bila kau nak baca Quran, bacalah minta lindung daripada Allah. Daripada syaitan. Okey? Syaitan. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Baik. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Para baca makna dia, para baca makna dia. Saya seperti melihat tilawah Al-Quran di RTM. Masya Allah. Taklah, saya tak pandai taranum sangat pun, sikit-sikit Tapi je. sedapnya Ustazah. Baiklah, surah Maksud dia, Farah? Al-Kawthar bermaksud Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang pertama, Inna a'tayna Al-Kawthar tu. Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Tu Ustazah? Teruskan. Yang seterusnya ayat yang kedua bermaksud, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Teruskan. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga bermaksud, sungguh orang-orang membencimu, dialah yang terputus dari Allah. Masya Allah. Baik. Okey Farah. Allah. Kita nak penerangan dulu ke macam mana? Nak sebut satu-satu? Saya ikut Ustazah, saya tak kisah. Okey. Okay, kita baca dulu ya. Inna. Okey, baik. Seperti biasa, bila menggunakan huruf alif, kena keluar jelas daripada dada kita. Inna. Kadang-kadang bila kita sebut, kalau betul diaphragm dia tu, diaphragm. Apa nama ni? Apa ni? Dada. Dada. Ada satu ayat tu, diaphragm apa? Macam itulah Ustazah. Kalau betul dia keluar makhraj dia tu daripada dada, dia punya dada dia buka. Dia akan rasa getarannya. Faham. Kalau dia keluar daripada mulut saja,
Inna. Dada kau tak ada apa-apa, dia relax je. Inna. Dia kat sini je. Inna. Oh, faham? Sekarang ni kita nak kena rasa dia keluar daripada dada kita. In. Dan nun bersabdu. Nun sabdu. Okey, nun yang bersabdu adalah wajib al-ghunnah. Wajib didengungkan. Maka berikan 3 harakah. Kerana dia bukan ikhfa. Ikhfa mungkin kita boleh bagi 2. Tapi nun dan mim yang bersabdu, kita bagi 3. Lagi tepat. Baik, Inna. Lagi sekali a. Tanda panjang, Farah, tanda panjang. So, inna tu dah 3. Lepas tu sebab dia ada tanda panjang yang macam tu, tambah lagi Tanda bagus. panjang jumpa siapa? Tanda Dia panjang jumpa ingat saya alif. cakap. Dia jumpa alif. Hamzah. Dia jumpa Hamzah. Maka baca 6 harakat. berapa harakat? 5 atau 6? 5 harakat. 5 harakat. Bukan 6. 5. 5 Paling harakat. banyak 5. 5 Boleh harakat. 4, 5 harakat. Bagus. Tanda panjang jumpa Hamzah. Yes. Farah buat? Saya buat buat. macam ni Farah. Tanda panjang. Macam ni yang Farah buat itu. Ni. Tanda panjang. Tanda panjang. Jumpa Dengan Hamzah 5 rakaat. Rakaat apa? 5 harakat. Pandai. Maafkan saya Ustazah. 5 harakat. Yang panjang Tak apa. tu Tersasul. 5 harakat. Tersasul, tersalah, sempurnalah kita sebagai seorang manusia. Baik Ustazah. Maafkan saya Ustazah. Tak apa. Hamzah lagi. Okey. Jelaskan jangan sampai inna ataina inna Okey. dan sangkut pada ain. Kemudian ta. Okey, ramai ikut pula. Okey, ramai ikut Ta Ta. Dia boleh ke kanan ta dan boleh ke kiri ta. Kalau Ta. kanan tak boleh, kiri tak boleh, ke sana, Ta. ke sini, kau ke depan je. Ke sana, ke Ta. sini tak boleh, ke kanan, ke kiri tak boleh. Ta, depan saja senang. Ta. Ta. Okey, tapi kena ingat huruf ta kat sini bukan dhammah, maka jangan sampai moncong. Jaga jangan moncong. Ta. Okey? Ta. Bukan ta, bukan ta, okey? Baik Ustazah. Taina. Kel. Kel. Okey, jaga. Okey, huruf kaf Kel. jaga-jaga jangan sampai ada angin. Sebab dia hidup. Kel. Jangan a'tayna kel star. Berapa tahun duduk London? Okey? Tak mau ka. Okey? Baik. Kel. Hidupkan kakiku. Bukan kakiku sakit. Faham. Kakiku sakit. Kel. Ku. Kau. Thor. Sa dulu. Thor. Aywa. Aywa, Masya Allah. Huruf kaf tu, dia kalau hidup dia tak ada angin. Kalau dia mati baru dia ada angin. Hidup dia ka. Bila dia mati, ak. Okey, itu mati baru ada kih. Okey, bila mati baru ada angin. Okey? Lek, sek, nek, mek, bek, lek, nek, mati. Tapi kalau hidup, kakiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh. Okey, nampak? So, dia Nampak hidup. jelas? Nampak Ustazah. Faham. Korang kalau faham, korang tekan love ya kawan-kawan. Jangan aku suruh Berarti faham. huruf kaf ini hidup dia tidak berangin. Baik. Mati berangin. Dan kita belajar daripada huruf kaf. Jangan hidup berangin, mati pun berangin. Berangin tu macam panas lah, marah lah. Yolah. Okey, tu. Kautsar. Okey, dah jelas. Kautsar. Aywa. Aywa. Fansalli li
Fasalli. Korang ikut sama-sama Fasolli li rob. Fasalli. Fasolli Li rabbi. li robbi. Ikut kawan-kawan, yang saya seorang je. Korang pokok rumah ikut sekali. Yo, dia tengah ikut tu. Kau baca lah. Baik Ustazah. Saya jealous ke orang setelah kat rumah tu menengok je. Okay, saya ulang balik Ustazah Fasolli Li rabbi. li robbi. Okey, ni kena jaga-jaga. Saya telah ditegur oleh guru Quran saya, Ustazah Anisa Khadijah Al-Hind daripada Syria. Dia kata kenapa orang Malaysia bila baca Rabbi tu bunyi macam ada M, ada mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Okey. Bunyi banyak kat sini. Sedangkan itu ba. Alhamdulillahi Rabbil. Ba. Rabbi. Rabbu. Jadi kat sini. Fasalli li Rabbi. Bukan Rabbi. Rabbi. Li Rabbi. Okey, macam mana nak tahu adakah kita punya Rabb tu ada simptom sengau? Kalau Rabb kita betul, fasalli li rabbika wadhar, dia tidak memberi kesan. Kalau kita punya Rabb tu fasalli li rabbika fasalli li rabbik. Fasalli li rabbik. Kalau Rabbi yang kita biasa salah baca, Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Fasalli li Rabbi. Dia memberi kesan kat sini. Beza Kalau dia okey makhraj tempat keluarnya, kita tekan hidung dia tak memberi kesan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li Rabbi. Dia tak memberi kesan. Fasalli li rabbika Bika wanhar. Okey, tak apa. Janganlah malu Farah sebab comel sangat awak malu tu. Okey, seterusnya. Okey. Inna tanda panjang. 3 harakat. Jumpa Hamzah. Bagi 5 je. Tak ada pun Ustazah, tanda panjang. Inna syani. Sorry. Tak ada. Sorry. Saya silap. Sempurnalah saya sebagai seorang manusia. Masya Allah, Alhamdulillah. Sama-sama. Ya. 3 harakat. 3. Dua je. 2 je. Gunnah 3, betul. Farah betul. Masya Allah. Nak tulis. Inna syani'aka huwal abtar. Kita ambil pendek-pendek Ustazah Inna a'tayna Inna syani'aka huwal ab. Ni qalqalah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ahsanti. Pula apa benda tu Ahsanti tu Ustazah. Awak bagus. Oh Ahsanti. Korang tu Ahsanti maksud dia awak bagus. You're good. Huwal abtar. Bagus. Dan ba jangan tebal sangat. Jangan tebal. Jangan sampai abtar. Jangan sampai abtar. Habis tu Ustazah macam mana? Betul dah tu. Ya, Abtar. tapi jangan sampai abtar. Abtar raya di mana tu? Oh, gimana sih? Ya, gimana tuh? Rayanan di mana? Jangan sampai. Satu cara supaya ba ni tak nampak macam tebal sangat. Bibir ni jangan terlampau statik, atas dengan bawah sama. Bibir bawah depankan sikit. Abtar. Tu dah dapat. Abtar. Kalau atas dan bawah sama dia punya degree dia. Kalau sama tebal. Kalau depan sikit beza. Huwal abtar. Itu yang kita cari. Depan sikit. Tapi jangan banyak bona pula. Farah, jangan banyak bona. Kan? Terjual pula kan. Faham? Okey, dapat?
Alhamdulillah. Dapat Ustazah? Bagus. Dapat? Okay, Bagus. so Alhamdulillah. kita mula daripada awal. Ustazah baca satu ayat, kita orang baca satu ayat. Boleh Ustazah? Boleh. 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 Jom kita buat sama-sama sebelum kita cerita dengan lebih lanjut tentang maksud ayat Al-Kawthar ni, dan sebelum kita pergi ke soal sesi jawab bersama dengan Ustazah Asni Mansur. Okey, silakan Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Saya boleh ulang balik Ustazah? Dah salah je? Boleh. Boleh. Korang ulang sama-sama lah. Okay. Inna a'tainakal kautsar. Thar. Tebal sikit roh. Thar. Inna a'tainakal kautsar. Aywa. Aywa. Fa. 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 Okey. Fansalli li rabbika wanhar. Fa. Fasalli li rabbika wanhar. Masya Allah. Ahsanti. Ahsanti. Masya Allah. Okey. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Sorry Ustazah. Sorry. Ya. Nervous ni Ustazah. Ya Allah, aku dah lah ramai yang tengah tengok aku ni. Korang nervous. ngaji sama. Nervous apa nak keluar teram kan? Tak, saya rasa sebab saya terlalu fokuskan saya nak juihkan bibir. Aku terus. Okey, maafkan saya Ustazah. Maafkan saya. Okey. Astaghfirullahalazim. Inna shani'aka huwal abtar. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Syukur. Okay, syukur Alhamdulillah. So kenapa kita pilih ayat ni? Again saja sebab kita nak recap balik Ustazah Kuku ada yang baru masuk bersama dengan kita hari ini, hari Jumaat bersama ngaji bersama dengan Ustazah Asni. Kita pilih surah-surah pendek supaya tak sukar untuk kita melakukan tarawih seorang. Sebab ramai yang saya tanya kawan-kawan, korang tarawih tak? Aku tak tarawih. Aku tak tahu nak baca apa. So saya pun kongsikan juga dengan dia orang. Kau baca Inna A'tainaka ulang 8 set pun tak apa. Saya cakap lah kan. Betul. Tapi ada juga kawan-kawan saya yang dia orang pun jenis yang tak malu macam saya. Aku Inna A'tainaka pun tak lepas lah. Tak apa. Aku cakap Jumaat ni kau tengok. Saya cakap lah dengan dia orang. Masya Allah. Sebab itulah saya pilih Inna A'tainaka ni untuk memudahkan bukan sahaja kawan-kawan saya tapi saya pasti ramai kat luar sana dan termasuk diri saya tak betul ni pun kita belajar sama-sama. Boleh Ustazah 8 rakaat ulang balik ulang je kan Ustazah kan? Boleh. Rakaat kedua baca Inna A'tainaka. Tak ada masalah. Masya Allah. Baik. Tapi kalau nak baca Inna A'tainaka dengan Kul Huwallah, baca Inna A'tainaka dulu baru Kul Huwallah. Kul Huwallah. Kul Huwallah last. Kan? Okey. Itu kalau ada, itu pun saya nak tanya soalan-soalan kejap lagi. Itu kita bahagian Q&A lah ya. Tapi kita nak Ustazah nak cerita ke maksud Ya. yang tadi ni? Okey baik. Boleh. Okey baik. Surah Al-Kawthar ini diambil sempena nama perkataan Al-Kawthar yang ada di dalam surah ini, ayat yang pertama. Al-Kawthar ini kalau kita tengok pada tafsir saya ni, dia kata Al-Kawthar ini adalah nahar. Nahar ni artinya sungai yang mengalir. Ataupun juga dikatakan sebagai telaga. Telaga tu perigi. Orang Sembilan panggil pigi. Farah. Okay, perigi telaga. Telaga. Perigi. Jadi Allah bagi tahu, sesungguhnya aku dah bagi nikmat pada engkau sangat hebat ya Rasulullah. Ka tu rujuk kepada Rasulullah. Kau. Iaitu nikmat yang khusus yang Nabi lain tidak dapat, iaitu Al-Kawthar.
Apakah Al-Kausar? Al-Kausar ini adalah Telaga Kausar. Telaga Kausar. Telaga Kausar yang hanya untuk Rasulullah dan umat dia. Di syurga nanti. Betul. Dia bermula daripada Padang Mahsyar lagi. Al-Kausar ini daripada Padang Mahsyar. Kerana di mahsyar nanti kita semua akan mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kehausan kerana mahsyar adalah saat penantian yang sangat menyeksakan. Masya Allah. Sedangkan kita sekarang ni menanti untuk bila nak habis PKP ni pun rasa macam terseksa. Allahu Akbar. Di mahsyar adalah penantian yang sangat menyeksakan dalam keadaan yang dikatakan matahari berada sejengkal di atas kepala. Allahu Akbar. Dan ada yang mengatakan matahari itu seorang sebiji Allah bagi. Allahu Akbar. Sekarang ni matahari kita share ramai-ramai. Tapi di akhirat nanti Allah bagi seorang sebiji. Ada yang mengatakan begitu. Dan ketika itu juga manusia sedang berenang dengan peluh dan nanah-nanah mereka kerana kepanasan dan kehangatan yang sangat. Dan penantian itu satu penyeksaan kerana sehari di akhirat adalah laksana 1000 tahun di dunia. Kalau kita ikut tahun Masihi sekarang ini 2020 bererti di akhirat baru 2 hari. 2 hari 2 saat. Dan ketika itulah kita menunggu turn untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mizan. Dan atas sebab itu kita kehausan, haus. Kita haus dan kita mencari bantuan-bantuan kecemasan yang sangat urgent untuk mendapat recommend ataupun kita panggil orang dalam untuk memudahkan urusan kita. Ini tak pakai orang dalam susah ni, itu contohnya. Faham. Apakah orang dalam yang kita maksudkan kat sini? Maksud dia adalah kita mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum Telaga Kausar. Hanya mereka yang mendapat syafaat tu ya. Hanya mereka mendapat syafaat. Dan dikatakan ketika itu kita mencari syafaat, kita jumpa Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam. Wahai Nabi Adam, tolong aku ni, aku tak terdaya dah nak tunggu. Berapa lama lagi aku nak tunggu turn ni, tak larat dah. Walaupun ketika itu umat Muhammad adalah umat pertama yang akan dihitung. Nabi Adam kata, mastata'tu, aku tak boleh bagi syafaat kat engkau, aku pun pernah buat dosa. Walaupun dia bertaubat, tapi Nabi Adam rasa dia tidak layak untuk memberi syafaat. Dan cari juga Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, mastata'tu, aku tak boleh nak bagi syafaat. Begitu juga Nabi Yunus. Dan kita cari juga Nabi Ibrahim. Aku tak boleh nak bagi syafaat. Dan kita jumpa semua para Nabi yang lain. Baik. Farah gimana? Teruskan Ustaz, teruskan. Okey, kau jangan pergi minum pula Farah. Bukan Ustaz, bukan. Saya tak minum. Astagfirullahaladzim. Ni Han nak kena tunjuk bukti. 20 dia lagi. Maaf, teruskan dulu, teruskan. Ya, baik. Tak best lah tak ada kau kat depan dan nunggu kau lah. Sorry Saza. Oh ya, dia boleh cakap dia nak minum. Geram ya dia. Ya maaf Saza. Silakan Saza, silakan. Teruskan. Gurau. Sampai mana tadi dah Farah? Ketika maafkan saya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dan kita juga jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh nak bagi syafaat dekat kau. Sebab aku dulu pun pernah buat salah juga. Bukanlah salah apa sangat. Nabi Ibrahim ni pernah, orang cakap, dia bukan menipu tau. Tapi dia nak selamatkan isteri dia daripada diambil oleh Fir'aun ketika itu, Raja-Raja Mesir. Sebab Raja Mesir ni suka pada bini orang. Penyakit hidup mental. Dia asal bini orang dia suka. Kalau nak dara dia tak nak. Tak nak. Jadi Nabi Ibrahim tak nak. Dia nak bini orang. Penyakit mental nama dia ni. Maka Nabi Ibrahim cakap, dia kata, ini bukan isteri aku Sarah. Sebab Sarah sangat cantik. Ini bukan isteri aku, tapi ini adik perempuan aku. Terpaksalah nak selamat. Dan itu pun Nabi Ibrahim rasa bersalah sangat dengan Allah. Dan dia bawa perkara tu, maksudnya dia kata, aku tak boleh lah nak bagi syafaat dekat engkau. Sebab aku ni pernah cakap tak betul. Bukan tak betul pun, dia nak selamatkan Sarah. Tapi dia kata dia tak layak. Itu Nabi Ibrahim AS.
Sekarang ni makam dia ada di Palestin bersama isterinya Sarah. Farah dah pergi kan? Dah Ustazah, Farah dah alhamdulillah. pergi kan? Hebron Dah Ustazah, Okey, baik. di Hebron. Dan kemudian sampailah sebenarnya kita mencari telaga, mencari seorang Nabi yang kita cintai, iaitu Nabi Farah, benda ni nampak terbalik ke? Allah dia mirror kot Ustazah. Mirror, Muhammad sallallahu dia mirror Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Dia mirror. Okay. Kita nampak mirror kawan-kawan. Okey. Okey. Dia orang nampak betul. Kita nampak tak betul? Saya rasa kita semua nampak mirror Ustazah. Okey, baik. Okey, Nabi Muhammad Rasulullah. Ketika ini kita mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab barang siapa yang dapat minum telaga Kausar, maka hilanglah kehausannya selama-lamanya, daiman abadah. Hilanglah kehausannya selama-lamanya walaupun setitik telaga Kausar. Dan telaga Kausar ini disebut di dalam hadis, panjangnya, luasnya adalah di antara Yaman sampai ke Amman, Jordan. Dan ketika itu kita akan nampak betapa banyaknya cetong-cetong ataupun gayung-gayung, cawan-cawan untuk mengambil air telaga Kausar ini untuk diminum oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan bintang-bintang di angkasa. Farah tahu cetong? Orang Kelantan panggil cetong. Kalau orang Negeri Sembilan pakai cebok. Cebok, gayung. 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 Gayung itu berlimpahan, banyaknya bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Masya Allah. Besar ayat ini, surah ini sangat hebat walaupun 3 ayat. Dan apa yang kita nak ialah kita boleh minum. Kalau Allah pilih kita untuk dapat telaga Kausar, insya-Allah kita boleh cedok sendiri. Tetapi sebagai umat Muhammad, yang kita nak ialah, yang kita nanti ialah Rasulullah kata telaga Kausar itu dihidang sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata aku tuan rumah sekarang ni. Mana umat aku nak hidang. Sebab kita pergi rumah dia. Seolah-olah begitu. Jadi kita nak, bukan kita cedok sendiri air tu, tapi kita nak, kita minum tu disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan oleh Rasulullah dengan bekas yang sangat cantik. Dia kata minumlah wahai umatku, minumlah wahai umatku. Jadi inilah yang kita inginkan, yang kita bersungguh-sungguh untuk berusaha untuk memperbaiki diri, minta ampun pada Allah, supaya pengakhiran kita di mahsyar, di akhirat nanti mendapat pengakhiran yang baik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menanti kita di mahsyar, di telaga Kausar. Dan sebab itu Farah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah Ramadan ini sebagai waktu untuk kita mencintai Rasulullah. Sebab apa? Banyak sunnah yang kita cuba ikut, tapi kita tak perasan puasa kita di siang hari ini adalah satu sunnah Nabi, iaitu berlapar. Sunnahnya Nabi itu, Nabi lebih banyak lapar daripada kenyangnya. Ustazah jangan nangis, saya dah mengibih teruk dah kat sini Ustazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lapar daripada kenyang. Dan sebenarnya Ramadan ini adalah trend untuk kita untuk cinta Rasulullah. Kita lapar, kita rasa inilah yang Nabi rasa. Lapar dia. Kita lapar-lapar, tak sabar kita nak menunggu berbuka. Tapi Nabi kadang-kadang dia punya lapar tu berhari-hari cukup untuk dia minum sebiji tamar. Itulah Rasulullah. Jadi sebab itu puasa kita ni bukan sahaja kita nak ikut perintah Allah, tapi kita nak rasa apa yang Nabi rasa. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah puasa aku ya Allah. Cuba kita doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku rasa ya Allah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak dapat telaga Kausar, nak dapat serve daripada Rasulullah sedangkan kita tak rasa pun untuk mencintai Rasulullah. Tak rasa pun nak rasa apa yang Nabi rasa. So insya-Allah tahun ini
tahun ini mungkin ini adalah Ramadan terbaik kita dan mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita yang kita tak tahu. Tahun depan tak ada dah Ustazah Hasni tu. Tahun depan tak. InsyaAllah. Moga semua ibadah dimurahkan rezeki. Bukan. Farah, ingat mati ni satu ibadah. Betul. Ingat mati satu ibadah. Tahun depan mana tahu umur saya pendek, umur Farah pula pendek, arwah baik orangnya. Tahun depan ada dah. Tak ada dah ngaji live ni ha. Tahun depan ada live dengan Ustazah Hasni ni tak ada dah. Arwah baik orangnya, Al-Fatihah dibaca. Kan? Tak apa. Ingat mati ni adalah satu ibadah kan. Imam Ghazali kata orang yang cerdik adalah orang yang ingat mati. Jadi tak salah kalau kita ingat mati banyak-banyak selalu kan, insya-Allah. Okey, itu Al-Kausar. Telaga yang dihidangkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lain, umat lain tak dapat nikmat-nikmat ini. Tak dapat nikmat ni. Nabi lain, umat lain, maksudnya umat-umat lain tak dapat nikmat untuk Rasulullah khusus Al-Kausar. Okey? Okey, seterusnya. Fasalli li rabbik. Okey, fasalli li rabbik. Maka, salli, semayanglah. Kau dah dapat nikmat banyak kan? Engkau dah dapat jadi umat Muhammad. Engkau dah dapat telaga Kausar nanti insya-Allah. Fasalli. Sekarang ni Allah nak beritahu pada ayat kedua ni ada dua perintah. Pertama, Allah perintahkan untuk kita solat. Semayanglah. Kan perintah aku kot solat ni. Kenapa mesti ada yang membuat pilihan? Nantilah aku dah umur 40 baru aku nak start solat. Nantilah kalau aku dah ada anak, contoh baru aku nak start solat. Nantilah tunggu aku pakai tudung nanti baru aku nak start solat. Ada yang memilih untuk membuat perintah Allah, buat pilihan. Bersyarat aku akan solat kalau aku dapat job yang ni baru aku nak start solat. Kita memberi pilihan pada perintah Allah. Sedangkan solat bukan ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kau sakit pun kau kena solat. Apatah lagi yang sihat. Dan ada yang bagi tahu saya ni dia tu Ustazah, saya puasa tapi solat ni saya lihat sikit. Solat ni saya lihat sikit. Macam mana kita nak terima, maksudnya macam mana kita nak dapat pahala-pahala puasa semua sedangkan kita tak ada account untuk diberikan pada Allah. Kita nak submit duit, nak transfer duit semua kena ada account. Dan solat adalah account kita. Buku account, ya. Account kita. So tak ada solat, macam mana nak buat pahala puasa? Ada orang tu sedekah banyak. Tapi sayang tak solat. Sayanglah. Ibadah-ibadah lain tu tak dapat nak dimasukkan dalam So, account. kiranya solat kita ni adalah buku account. Macam apa ibadah yang kita dah buat tu, contohnya kita bagi derma, kita dapat pahala. Pahala tu adalah bersamaan dengan duit. So duit tu, duit pahala ni nak masukkan kat mana? Tak ada buku account. Betul. Sayanglah, sayang. Okay? Fasalli li rabbik, maka semayanglah untuk Tuhanmu. Tak ada pilihan. Kau artinya engkau sihat solat, engkau sakit pun solat, apatah lagi engkau tak sakit. Engkau rajin kena solat, engkau tak rajin pun kena solat, kau tak ada pilihan. You tak ada choice. Tak ada pilihan, kena solat juga. Right. Okay? Itu perintah pertama dalam ayat kedua. Perintah kedua dalam ayat kedua, wanhar. Wanhar bererti dan berkorbanlah. Korban pada hari raya haji. Tadi Farah, color pun tak hilang lagi tengok saya ni Farah. Color kat tangan pun tak hilang lagi ni. Tapi color saya ni dia bukan cat minyak. So kalau kena air dia terus hilang. Sebab tu saya lebih suka guna akrilik. Ni cerita sikit lah pasal color kan. Okay. Tadi saya tengah buat ni Farah. Saya buat tabung untuk cucu saya. Masya Allah. Tabung tu saya buat tabung korban. Tabung korban artinya saya nak cucu saya menyimpan duit sikit-sikit untuk korban daripada tahun itu. Tabung korban. Macam kita lah Ustazah, setiap tahun kita yang tengah menonton ni ramai juga Ustazah. Banyak tabung Ustazah. Tabung itu, tabung Tupperware, tabung travel, tabung raya. Betul. Ada banyak tabung Ustazah. So kita kena ada tabung korban.
Kita kena latih anak kita, cucu kita, keturunan kita supaya berkorban. Sebab korban ini perintah Allah. At Ramai yang least cakap kena korban setahun, sekali lah seumur hidup. Macam tu Ustaz. No. Every year. No. Okay, ibarat dia macam ni. Korban adalah ibarat renew rotek. Oh, okay. Rotek you kena. Tahun sekali, sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali. Kalau mampu lah. Kalau mampu. Kita bagi sampai mampu. Kalau kita mampu, kita teringin nak beli baju raya tu, kita kumpul duit, kita mampu beli. Maknanya begitulah kita kumpul duit untuk korban. Kita mampu untuk korban. InsyaAllah. Renew rotate. Ada yang cakap siapa nak korban tahun ni? Cik dah korban dah 5 tahun lepas. Cakap dia selalu cakap macam tu Okay. Dan dah korban masa umur 12 tahun macam tu lah. Rugilah hidup kita kalau setiap tahun kita tak berkorban. Korban adalah ibarat renew rotek. Renew rotek berarti setiap tahun kena bayar rotek. Kena renew, kena barukan rotek kita. Ataupun kita cuba cakap dengan JPJ ni, JPJ tahan. Acik, rotek acik dah lama mati dah 5 tahun. Acik dah bayar rotek lah itu. 5 tahun lepas cik dah bayar. 5 tahun lepas cik oi. Rotek kena tiap tahun kono hidup an cik oi. Lainlah kalau jalan ni apa cik yang punya. Betul juga kan. Ya Allah. Begitulah perumpamaannya. Okey? Dan itu yang tabung yang saya buat tu dah tulis nama cucu saya, Ibrahim Kadura, Sarah Kadura, tabung korban. Katakanlah kita latih cucu kita ambil satu bahagian dalam mungkin 300 lebih. Menyimpanlah sikit-sikit walau RM5, walau RM10, masukkan ke dalam tabung korban. Jadi sebab binatang korban itu nantilah yang akan menjadi tunggangan kita di mahsyar. Di mahsyar, kita dalam keadaan orang beronang-onang ni tiba-tiba datanglah kambing. Datanglah lembu yang besar-besar. Datang macam-macam lah. Tapi artinya umpama tunggangan kita lah. Dia kata naik dong grab ni. Aku grab engkau ni. Engkau tempah aku dulu kat dunia kan. Ni sekarang aku datang nak tolong kau. Naik cepat dia kata macam tu. Dia kata engkau siapa? Akulah grab engkau, tunggangan engkau yang kau korban dulu. Masya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillah. Paling tidak kita ada tunggangan untuk mencari Rasulullah. Copek sikit sampai. Tak ada lah apa nak merodah dah. Nak meraduk. Meraduk air. Meredah lautan, meredah air. Redah tu bahasa baku. Dia ada bahasa yang orang Sembilan. Aruk air. Rodak. Rodah. Ada lagi perkataan lain? Okey, tak apalah tu. Nanti dia tanya mak. Okey Ustazah, kita ada kurang 8 minit je Ustazah. Ustazah kena copek. Oh ya ke? Sebab ada orang tanya soalan, saya takut ni kan. Okey, so dengan adanya tunggangan korban itu, itulah yang akan membantu kita untuk di mahsyar nanti. Tengoklah kalau kau korban seekor kambing ambil satu bahagian, dapatlah kambing, dapatlah kancing. Kalau kau korban ambil 2-3 bahagian, dapatlah ketowira. Korban lebih lagi, dapatlah welfare. Ni contoh. Tapi korban ada orang lagi, cakap Zazah kalau kita korban bahagian, nanti dapat kaki kambing dia datang. Badan dia tak datang sebab kita dapat ada selesai. Tak. Allah itu maha baik, Allah itu maha faham. Tak usah kita bayangkan macam mana cara Allah nak bagi. Sebab saya duk fikir orang lain kat sana kat luar tu kan macam dia mampu bahagian je kan. Lepas tu nanti kaki dia dapat kat sana, nanti dapat kaki je. Ataupun itu pun kalau dapat bahagian lagi, tiba leher dia datang kan. Ini pemahaman orang bodoh macam saya ni lah kiranya. Betul. Maknanya bodoh. Bukan betul. Bukan betul Farah bodoh tak. Maksudnya faham. Okey Farah. Nah, kan betul kan saya tengok ramai orang terkala, ramai juga beranggapan sama macam saya sebab alamak yelah aku mampu bahagian je. Sebab itu rugilah orang yang setiap tahun dia tak buat korban. Apa hadiah kita untuk Allah? Allah bagi nikmat banyak. Apa hadiah kita untuk Allah? Okey? Dan korban ni adalah bukti cinta. Bukti cinta. Saya nak sentuh lagi, Nabi Ibrahim AS dia suruh korban kan? Betul. Sejarah korban bermula pada zaman siapa Farah? Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim kena korban siapa? Nabi Ismail. Masya Allah. Nabi Ibrahim kena korban anak tau. Anak. Dia buat ke tak Farah? Dia buat Ustazah. Kena korban anak. Dan yakinnya pada Allah. Dia kata sebab cinta dia pada Allah.
Then dia buat. Macam tu lah. Walaupun Nabi dia Ibrahim, sayang gila kat anak dia, ya. betul. Nabi Ibrahim suruh korban anak dan dia buat. Anak kot. Kita Allah suruh korban kambing, bukan anak. Suruh korban lembu, bukan anak. Tapi kita masih buat pilihan, nak korban ke tak tahun ni? Tak bolehlah duit. Aduh. Saya ni Nak terasa lah Dan. Korang kalau Dan korang terasa, korang tekan love kau. Jangan pakai terasa seseorang. Dan bukan kata kau. Ya, tak, tapi bagus tu Ustazah. Orang kata bagus untuk Ustazah buatkan saya terasa. Sebab ada tahun-tahun yang macam, yalah, dia dah buat dah tahun lepas. Saya dah buat dah tahun lepas. Tahun ni tak yalah. Tahun ni nak simpan duit untuk benda lain pula. Macam tu. So, no. Kalau kita setiap tahun kita ada, especially ramai anak muda kat luar sana Ustazah, dia orang wajib account travel ni Ustazah. Saya rasa wajib, semua orang wajib ada. Bukan wajib dah, macam kewajipan Kalaulah kita boleh menyimpan untuk buat account ataupun tabung travel, malu kita dengan Allah kalau tidak ada tabung untuk korban sebagai bukti cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, I'm gonna have my own tabung korban. Farah, yes. demi Ustazah, cintaku padamu. boleh nyanyi pula. Cepat, sambung. Saya tak pernah Ustazah. Korbankan jiwa dan raga. raga. Inilah korban kita. Kau nak cinta, InsyaAllah. kita nak tunjuk cinta pada Allah, korbanlah setiap tahun. InsyaAllah. Moga dipermudahkan. Baik. Tapi itu ayat terakhir ke Ustazah? Bukan. Kedua. Yang terakhir ni Ustazah. Ada Ustazah ada 5 minit je Ustazah. Risau saya. Inna syani'aka wal abtar. Farah baca maksud dia. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Artinya siapa yang menjadi musuh-musuh Rasulullah, dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Okay? Maqtu'. Huwal abtar ni maqtu'. Maqtu' artinya terputus daripada rahmat Allah. Abtar. Okey Ustazah, Okay. kalau Ustazah tak keberatan, maafkan saya Ustazah, boleh tak saya bacakan sedikit komen kat sini? Izinkan saya? Silakan. Okey, Ustazah, gunnah tu 3 harakat ke Ustazah? Sebab biasa saya belajar 2 harakat je kata Nur Farah ni. Boleh 2 harakat? Boleh bagi 3. Boleh bagi 3. Ini adalah pesanan daripada guru saya. Nama dia Ustaz Abdul Aziz. Beliau dulu adalah imam di Kampung Baru. Beliau adalah guru tasmik saya. Dialah yang cakap gunnah ni bagi 3 harakat pun tak apa. Sebab dia wajib gunnah. Kalau macam 2 pun boleh. Ikhfa? 2 boleh. Tapi elok bagi 3 sebab dia wajib gunnah. Kalau ikhfa tu kita dah bagi 2. Apatah lagi gunnah tu wajib. Baik. Macam ikhfa. Min qablik alif lam mim. Dhalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Alladhin yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun tu adalah ikhfa. Yunfiqun 2 harakat. 2 kan? Jadi kalau gunnah ni kita kena bagi lebih sikit sebab dia wajib. Wajibul gunnah. Baik. Maryam Hisham. Okey, teruskan. Maryam Hisham ni kata Kak Farah sambung lagi lah live. Bukan saya tak nak sambung tapi setiap hari Selasa dan Jumaat pastikan anda bersama dengan kami. Sebab bila kita kena menghormati waktu Ustazah hanya sampai pukul 12 saja ya. Firdaus, ni soalan cantik Ustazah. Sebab tadi Ustazah ada sebut tadi kalau between, sebabkan kenapa kelas kita ni ulang surah-surah pendek saja memudahkan kita nak tarawih nanti, nak ulang inna a'tayna dengan qul huwallahu ahad. Ustazah ada sebut tadi, kalau boleh rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Betul Ustazah Betul. Tapi Firdaus bertanya, dalam solat ada yang kata kena baca surah panjang dulu dan ada yang kata ikut turutan dalam Al-Quran. Yang mana satu? Masya Allah. Ikut turutan. Ikut turutan contohnya kalau rakaat pertama macam ni. Okey Farah, tengok pada surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Surah Al-Falaq, surah An-Nas dengan Al-Falaq. Surah An-Nas dengan Al-Falaq. So rakaat pertama baca Falaq and akhir baru baca An-Nas. Kalau you nak baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad dengan Al-Falaq, baca rakaat pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas boleh? Boleh? Pun boleh. Boleh. Janji yang terbelakang dibelakangkan.
Okey Ustazah, rakaat pertama saya pun baca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama. Rakaat kedua, apa nak baca? Inna a'tainakal kautsar. Tak Tak boleh. boleh. Tak Dia boleh. first kena rakaat pertama. Okey, rakaat pertama. Inna Saya bagi dulu. contoh lagi. Saya bagi contoh lagi Ustazah. Rakaat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rakaat pertama. Sekali rakaat kedua saya pula baca liila fi quraish. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena yang Liila dulu baru Ar-Ra'ai. dia macam kira ikut cerutan lah. Maknanya kalau baca rakaat pertama, rakaat kedua. So dia tak boleh lah macam baca yang ni pula rakaat kedua. Ui Farah, bodantan dontung mic kau tu ketang ketu. Sorry Zaza. Saya masih nak rasa macam Zaza juga ni. Tunjuk. Bukan, macam main PUBG lah. Dahsyat lah Ustazah ni. Tu dia. Itulah dia contoh maknanya. Yes, itu adalah salah satu contoh. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama insyaAllah. Kejap. Ada lagi soalan. Dan ni lah pula korang banyak soalan. Tadi tak nak tulis. Kak Farah sambung. Ada tadi. Huruf ra tu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan. Huruf ra tu kena bergetar, tak kata mischikin. Jangan banyak bona. Jangan banyak benar. Kod anda baru saja nak hujung ni baru korang masuk kelas. Tadi kita orang baca surah Al-Kautsar, 3 surah, 3 ayat favorite. Wajib baca solat. Saya jujur jugalah ni antara salah satu solat surah saya. Saya kalau InsyaAllah. Lepas ni kalau kita bertadabbur dengan ayat ini, kita makin lebih cinta pada Rasulullah, nak minum telaga Kausar yang dihidang sendiri oleh Rasulullah. Dan kita nak buat korban setiap tahun insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah. Ustazah, ini mungkin Ustazah nak habiskan dengan doa dan silakan Ustazah. Doa pindik hari Jumaat. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima apa amalan kita pada hari ini, puasa kita, solat kita, share kita hari ini. Semoga Allah terima dan semoga Allah ampunkan dosa kita. Allah terima segala kekurangan-kekurangan kita pada amal kita insyaAllah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah marhamna bil Quran wa ja'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Allah marhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Quran ini pada kami adalah sebagai hujjah kami, peguam bela kami di kubur nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pilihlah kami untuk menjadi orang yang basah lidahnya untuk membaca Al-Quran. Amin. Pilihlah kami untuk menjadi orang jatuh cinta kepada Al-Quran. Amin. Pilihlah kami untuk menjadi orang yang rasa bahagia dengan Al-Quran. Amin. Ya Allah Tuhan kami, pilihlah kami untuk orang yang menjadi orang yang kalau tak baca Quran, kami rindu untuk baca Quran. Ya Amin. Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah bacaan-bacaan kami walaupun kami banyak kelemahan dalam bacaan Ya Allah. Amin. Maka sesungguhnya Engkau yang Maha Afun, Maha Pengampun Ya Allah. Sungguh berlebih kurang dengan kami Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, setiap huruf yang kami baca Ya Allah, jangan satu pun melainkan Engkau terima semuanya sebagai hasanah Ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya setiap huruf ini menentukan tingkat syurga kami Ya Allah. Maka letakkanlah kami di tingkat yang paling tinggi bersama Rasulullah Ya Allah, iaitu Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan segala amalan kita ni kita hadiahkan juga kepada ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh-solehah insya-Allah, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan Syahrul Quran, Syahrul Siam, Syahrul bulan Ramadan, Syahrul Siam, bulan puasa, dan juga bulan menghidupkan Al-Quran di dalam hati kita insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda yang telah pun sudi berkongsikan soalan walaupun saya off comment. Again, sorry guys, saya have off comment because supaya kita semua nampak jelas sebutan dan sebagainya. Dan ada juga yang berikan komen dekat bahagian bawah. Ustazah Asni Mansur, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi hari Selasa minggu depan Ustazah dengan surah-surah pendek yang lain. Supaya dapat orang kata mendekatkan dan tidak menakutkan orang yang mungkin baru-baru mula nak mengaji. InsyaAllah nanti saya akan post contoh tabung korban yang saya buat untuk cucu saya insyaAllah. Ustaz, okay guys, saya nak beritahu Ustazah buat tabung korban. Kalau korang nak beli daripada Ustazah, is much better. In fact, kalau tengok gambar yang dekat belakang Ustazah tu, Ustazah, tepi sikit Ustazah. Maaf Ustazah. Maaf. Okay. Ustazah. Tu dia. Yang di belakang tu adalah hasil tangan Ustazah sendiri, dan kalau anda ingin membelinya, anda boleh contact dengan DM Ustazah terus. InsyaAllah.
Dan yang pastinya guys, I just want to share with you guys, he may not want to tell this, but most of the jualan-jualan tu semua dia akan, bukan dia tapi maafkan saya, Ustazah ni akan gunakan untuk Ustazah ada tahfiz apa? Buat masa sekarang tahfiz saya Tutup. Saya hold dulu. Saya sebab hold dulu. ramai hold dulu yelah, sebab ramai PKP. pelajar. Ramai pelajar dah khatam. So masing-masing bawa diri, alhamdulillah. Subhanallah. InsyaAllah. Ya ke dah kata. Yang kecil-kecil so tu pun. sekarang ni masing-masing sambung belajar di tempat lain. Dan insyaAllah saya akan tumpu pada kelas dewasa lah. InsyaAllah. Boleh. So guys, you guys are free to buy Ustazah hasil kerja, hasil tangan, dan juga jom. Ustazah buatkan satu untuk saya, Ustazah. Boleh, insyaAllah. Farah nak yang mana? Saya nak yang tabung tu lah, tabung. Baik. Tabung korban. Saya buat guys, dua. Satu tabung sedekah subuh, satu tabung korban. So boleh pilih nak tabung yang mana lah. Sebab dan saya akan create nama tu dekat tabung. Okey, saya nak tabung korban. Tabung korban Farah Fauzana, insyaAllah. Okey. Guys, jom kita beli. Okey, kita DM Ustazah, okey? So nanti kita dah ada, kita tunjuk. Kita dah ada. Okey. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Salam Jumaat daripada kami. Guys, jangan lupa hari Jumaat boleh baca surah Al-Kahfi. Semoga apa yang kita belajar hari ni Ustazah halalkan. Amin. Ilmu-ilmu Ustazah kepada kami semua. Jaga diri Ustazah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye-bye. Taqabbalallah. Farah, taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah. Amin ya Rab. Taqabbalallah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ustazah tahu tak? Ustazah tu sampai terpaksa sebab saya cuba nak hafal taqabbalallahu minna wa minkum. Saya tak pandai kawan-kawan, jujur lillahi ta'ala. Saya tak faham Ustazah, tak susah nak baca. Ustazah sampai terpaksa kawan-kawan. Terpaksa keluarkan lagu. Sampai Ustazah have to keluarkan lagu ya. Ustazah have to keluarkan lagu dan juga irama untuk yang si budak Fafa ni hafal taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Barulah saya boleh. Betul aku ni. Tapi tak apalah. Biarlah kalau saya terpaksa belajar cara macam tu, saya terima saja. Okay guys, jangan lupa hari Selasa minggu hadapan bersama dengan saya, dan petang ini kalau anda sudi, jangan lupa check out The Real Fafau. Kita akan live bersama dengan Dr. Siti Rahayu binti Abdul Samad. Just for half an hour, we just gonna check macam pagi tadi kan, kita check lah ya. Sini kita berjumpa lagi. Saya Farah Fauzana, kawan ngaji anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.